yang patut ada dan patut tiada. Dan tiap-tiap mungkin itu tak dapat tiada bahawa ada baginya yang mengadakan dia, atau kerana ia baharu. Artinya ada kemudian daripada ketiadaan. Dan tiap-tiap yang baru itu tak dapat tiada bahawa ada baginya yang membaharukan dia. Artinya yang mengadakan dia. Dan mustahil lawannya. Dan mustahil lawannya lawan wujud. Iaitu lawannya itu adam. Bahasa Arab. Bahasa Melayunya tiada ada, tak ada. Kita masih di dalam sifat yang pertama ialah sifat wujud. Maka wujud itu ialah suatu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila katanya wujud itu ialah satu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah lawan bagi wujud itu ialah mustahil. Dengan sebab itu dia katanya dan mustahil lawannya. Lawan bagi wujud itu adalah perkara yang mustahil. Lawan bagi wujud itu ialah perkara yang mustahil. Apa dia lawan bagi wujud? Bahasa Arab katanya adam, bahasa Melayu katanya tak ada. Maka tak ada itulah ialah lawan bagi wujud. Wujud itu ialah perkara yang wajib. Maka tak ada itu ialah adalah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna katanya mustahil lawannya, lawan bagi wujud yang ialah tidak ada tu ialah perkara yang mustahil, ialah perkara yang tak diterimai oleh akal kita. Itulah itulah yang wajib kita i'tikadnya. Itulah perkara yang wajib kita i'tikadnya, bahwasanya Tuhan itu wajib ada, tak ada dianya mustahil. Ada Allah itu mesti, tak ada dianya ialah tak boleh jadi, tak diterimai oleh akal. Dan dalil atas wujud Allah Ta'ala itu segala makhluk ini. Selepas pada kita dah tahu bahasanya ada Allah itu ialah yang wajib. Tak ada Allah itu ialah perkara yang mustahil, yang tak diterimai oleh akal. Selepas tu mestilah kita kena tahu dalil bagi kedua-duanya. Mestilah kita kena tahu dalil bagi wajib ada Allah Ta'ala dan mustahil tak ada bagi Allah Ta'ala. Maka tiap-tiap daripada keduanya ialah suatu dalil saja, ialah segala makhluk ini. Oleh itu dia katanya dan dalil atas wujud Allah Ta'ala. Dalil atas wujud Allah Ta'ala. Ini dalil yang menunjuk di atas mesti ada Allah Ta'ala. Dalil yang menunjuk di atas ada, atas mesti ada, mesti wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dalilnya kena atas apa? Dalilnya itu segala makhluk ini. Semua makhluk inilah jadi dalil. Semua makhluk ini, segala makhluk ini, artinya alam inilah
jadi dalil, jadi perkara yang menunjuk di atas wajib ada Allah Ta'ala, tak boleh, tak terima, tak ada sama sekali. Jadi maknanya makhluk ini memberi faham kepada kita, memberi tahu kepada kita, menunjuk kepada kita bahwasanya Allah itu, Tuhan itu ada, tak ada sama sekali. Itu maksud katanya alam ini, segala makhluk ini jadi dalil. Jadi maknanya alam ini pun boleh panggil, artinya makhluk ini pun boleh kata dialah yang menunjuk, yang memberitahu kepada kita bahwasanya Tuhan itu ada, bukan tak ada sama sekali. Kemudian macam mana makhluk ini menunjuk di atas ada Allah, mesti ada Allah, tak terima tak ada sama sekali. Maka dia katanya kerana ia mungkin, kerana ia alam ini, makhluk ini, kerana ia makhluk ini, segala makhluk ini itu mungkin, ialah perkara yang mungkin. Makhluk ini ialah perkara yang mungkin. Jadi maknanya tilik kepada keadaan makhluk ini ialah perkara yang mungkin. Tetapi apa dia mungkin? Artinya arti mungkin. Artinya arti mungkin yang patut. Kalau tidak ada lafaz yang tambah. Artinya yang ada tulis tu artinya patut. Tapi bukan naknya tambah yang sebelum pada lafaz patut. Artinya yang patut. Kalau patut sana itu makna bagi imkan. Kalau patut tu makna bagi imkan. Adapun mungkin maknanya yang patut. Kalau patut ada, patut tiada, itu imkan. Kalau mungkin maknanya yang patut ada, yang patut tiada. Artinya, arti mungkin yang patut ada dan patut tiada. Maknanya mungkin itu perkara yang terima ada, terima tiada. Kalau ada pun terima, kalau tak ada pun terima. Sebab mungkin tu setengah daripada ialah perkara yang harus ada, harus tiada. Perkara yang harus ada, harus pada akal. Akal kalau ada pun diterimai oleh akal, kalau tidak ada pun diterimai oleh akal. Artinya arti mungkin patut, yang patut ada. Dan patut juga tiada. Maknanya mungkin itu ialah perkara yang terima ada, terima tiada. Mana perkara yang harus. Tak seperti zat Allah Ta'ala tak boleh panggil mungkin sebab Allah Ta'ala ada, tak terima, ada, tak patut tiada. Zat Allah Ta'ala dan segala sifat-sifatnya ada, tak terima tiada. Ada, tak patut tiada. Dan bukan dia perkara yang mustahil, tak semacam apa dia, anu bagi Allah Ta'ala itu tiada, tak patut ada. Anu bagi Allah Ta'ala dan lain-lain lagi daripada segala yang mustahil tiada. Itu tiada, tak patut ada. Adapun benda mungkin ialah perkara yang harus patut ada dan patut tiada. Kalau ada pun diterimai oleh akal, tidak ada pun diterimai oleh akal. Tak seperti zat Allah Ta'ala, ada dia, tak diterima akan tak adanya. Tak seperti anak bagi Allah Ta'ala, dia tu tidak ada, tak diterima oleh akal akan adanya. Itulah pengertian bagi mungkin. Makna bagi mungkin. Setiap-tiap perkara yang terima ada, terima tiada, itulah dikatakan perkara yang mungkin. Maka makhluk ini ialah perkara yang mungkin. Dia katanya. Kerana makhluk ini, kerana ia makhluk ini itu perkara yang mungkin.
Maka dan tiap-tiap mungkin itu tak dapat tiada bahawa ada baginya yang mengadakan dia. Dan tiap-tiap mungkin dan tiap-tiap mungkin dan tiap-tiap mungkin tak dapat tiada, maknanya mesti bahawa ada baginya, bagi tiap-tiap mungkin itu yang mengadakan. Maknanya Tuhan yang mengadakan dia akan mungkin. Ini satu jalan kita berdalil di atas ada Allah Ta'ala. Kita berdalil dengan makhluk ini. Kita berdalil di atas ada Allah Ta'ala, mesti ada Allah Ta'ala, tak terima tak ada sama sekali itu. Kita berdalil dengan apa dia? Dengan makhluk Allah Ta'ala, dengan makhluk ini. Tapi makhluk ini kita tilik kepada imkan dia. Makhluk ini kita tilik kepada dia tu benda yang mungkin, ialah benda yang terima ada, terima tiada. Maka dengan sebab dia tu terima ada, terima tiada, tetapi belum pada ada tu dia tiada. Maka mungkin dia katanya dan tiap-tiap mungkin itu, setiap-tiap mungkin itu tak dapat tiada tak dapat tiada bahawa ada baginya, bagi mungkin yang mengadakan. Ini Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang menciptakan, yang membuatkan dia akan yang mungkin. Barulah boleh ada. Dengan sebab dia begini, perkara yang mungkin, perkara yang mungkin ialah perkara yang sama di antara ada dan tiada. Perkara yang mungkin ialah perkara yang patut ada, patut tiada. Maknanya ada dan tiada ia itu bersamaan. Nah, ada dia dan tiada ia itu bersamaan. Apabila bersamaan, padahalnya ada dan tiada tak boleh beri pun pada suatu masa. Nah, padahal ada dan tiada tak boleh nak beri pun pada suatu masa. Pada masa yang sama tak boleh nak beri pun. Kalau tak ada, tak ada lah. Kalau ada, adalah. Tetapi tilik kepada makhluk ini ialah perkara yang mungkin, yang patut ada, patut tiada. Maknanya yang sama di antara ada dan tiada. Tetapi sekarang dia ada ke tidak ada? Sekarang dia ada ke tidak ada? Makhluk ini atau mungkin ini itu dia ada ke dia tidak ada? Maka tentulah jawab dah ada. Makhluk ini dah ada. Dah. Apabila kata makhluk ini dah ada tetapi tilik kepada asal dianya tidak ada. Tilik kepada asal dianya tidak ada. Tapi sekarang ini dia dah ada. Maknanya daripada tak ada dia, tiba-tiba sekarang ada. Maka mestilah kena ada Tuhan yang mengadakan dia. Di situlah kita katanya ada Tuhan dah tu. Maka setiap-tiap mungkin mesti kena ada, tak dapat tiada untuk nak ada dia. Dan tiap-tiap mungkin itu tak dapat tiada, mesti bahawa ada baginya, bagi mungkin itu yang mengadakan. Kalau tidak ada yang mengada, macam mana dia nak ada sekarang? Kalau tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang menjadikan dia, tidak ada Tuhan yang menciptakan dia, macam mana dia nak ada? Sebab asal dia tu tidak ada. Sebab asal dia tu tidak ada, walaupun tidak ada tetapi terima ada. Maka dengan sebab itulah sekarang dia dah ada, menunjuk katanya ada Tuhan yang menjadikan dia. Dalam kitab bahasa Arab dia katanya mestilah kena ada tukang yang mengadakan dia. Mesti kena ada sani',
Mesti kena ada sani', tukang yang membuatkan dia. Kalau tidak, dia tidak ada. Sebab asalnya ia tidak ada. Maka makhluk ini kita tilik kepada begitu. Makhluk ini kita tilik kepada keadaan dianya ialah perkara yang mungkin, tilik kepada imkan dia. Maka tak dapat tidaklah ada, tak dapat tidak mesti kena ada baginya yang menjadikan dia. Jadi pendeknya maksudnya makhluk ini ada Tuhan yang menjadikan dia, kan makhluk ini. Ada Tuhan. Itu dalam kataan kita tu dah jadi dalil kata ada Tuhan. Mungkin ini makhluk ini mesti ada Tuhan. Ada Tuhan. Di situlah. Mesti ada Tuhan yang mengadakan dia. Jadi kita boleh berdalil katanya mesti kena ada Tuhan yang menjadikan makhluk ini. Tilik kepada dia tu perkara yang imkan. Itu satu tilik ke makhluk ini, tilik kepada dia tu perkara yang mungkin. Satu lagi atau kerana ia baharu, atau pada kerana ia mungkin, atau kerana ia baharu. Maknanya sebab apa boleh katanya makhluk ini jadi dalil bagi wajib ada, mustahil tiada Allah. Makhluk ini jadi dalil, jadi perkara yang menunjuk di atas wajib ada Allah, mesti ada Tuhan. Mustahil tidak ada. Kenapa boleh katanya makhluk ini menunjuk begitu, memberi faham begitu, memberi tahu begitu? Kerana ia makhluk ini baharu. Kerana ia makhluk ini adalah perkara yang baharu. Apa dia baharu? Artinya, arti baharu ada kemudian daripada ketiadaan. Itu dipanggil kata baharu. Ada, yakni yang ada. Ada, yakni yang ada. Kemudian ada dia tu bila? Ada dia tu kemudian daripada ketiadaan. Ada dia kemudian daripada tak ada. Mana belum pada ada tu dia tidak ada. Ada dia kemudian daripada ketiadaan. Maknanya awal-awal tu dia tak ada. Awal-awal tu dia tak ada. Tak ada kemudian ada pula. Maka ada selepas pada ketiadaan itulah dikatakan baharu. Maka ini wajah yang kedua, kiraan yang kedua bagi segala makhluk yang jadi dalil bagi ada Allah Ta'ala. Maknanya makhluk ini kita tilik kepada baharu dia. Tadi makhluk ini kita tilik kepada imkan dia pun jadi dalil menunjuk di atas wajib ada Allah. Dan juga segala makhluk ini tilik kepada baharunya, maka tilik kepada baharu dia pun jadi dalil menunjuk di atas ada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Tapi jalan mana menunjuk, jalan mana katanya makhluk ini ia perkara yang baharu, menunjuk di atas ada Allah. Maka dia katanya dan tiap-tiap yang baharu itu dan tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tiada bahawa ada baginya yang membaharukan dia. Dan tiap-tiap yang baharu, maknanya yang baharu, yang ada kemudian daripada tak ada. Yang ada kemudian pada tidak ada. Dan tiap-tiap yang baru, tiap-tiap perkara yang baru, tiap-tiap perkara yang ada kemudian daripada tak ada itu, tak dapat tiada, mestilah tak dapat tiada, mestilah bahawa ada baginya, bagi tiap-tiap yang baru, ada apa? Yang membaharukan dia. Yang membaharu itu mana yang mengadakan dia, yang membuatkan dia, yang menciptakan dia, yang menimbulkan dia.
Apa mana yang membaharukan dia? Artinya, arti yang membaharukan dia, yang mengadakan dia. Yang mengadakan dia akan tiap-tiap yang baru. Jadi makhluk ini kita tilik kepada dia tu yang baru. Dengan maknanya ada dia kemudian daripada tidak ada. Mana berawal-awal dia tidak ada. Tapi sekarang dia sudah ada. Sekarang dia sudah ada. Maka di situ ada perubahan. Di situ ada perubahan. Perubahan daripada di mana tempat yang jadi perubahan? Asalnya tak ada, berubah jadi ada. Asalnya tak ada, tiba-tibanya berubah jadi ada. Daripada tak ada kepada ada. Itu satu perubahan. Maka keadaannya setiap-tiap yang ada perubahan itu perkara yang baru. Maka daripada asal tidak ada, tiba-tiba berubah jadi baru. Maka mesti kena ada yang mengubahkan dia daripada tak ada kepada ada. Mengubahkan dia daripada asal tak ada kepada ada. Itu mana kata membaharukan, itu mana kata menjadikan, itu mana kata mengadakan. Sebab tak ada, tiba-tiba jadi ada. Mesti kena ada lah suatu zat yang kita katanya dia tu Tuhan, yang mengubahkan dia daripada asal tak ada kepada jadi ada. Dengan maknanya tak boleh sama sekali makhluk ini dengan sebab asal dia tu tidak ada, tiba-tiba jadi ada sendiri. Tiba-tiba ada dengan secara sendiri itu tak diterimai oleh akal. Setiap-tiap perubahan mesti kena ada, mestilah kena ada yang mengubahkan. Maka daripada ada diubah kepada jadi ada, daripada tidak ada diubah kepada jadi ada, mesti kena ada yang mengubahkan, yang mengadakan. Maka setiap perkara lah itu daripada tak ada kepada ada. Maka sama juga di badan kita daripada pendek, daripada kecil kepada jadi besar. Itu pun suatu perubahan juga. Asal kita, kita tilik kepada diri kita, asalnya tidak ada, tiba-tiba berubah jadi ada. Mesti kena ada yang mengada, yang mengubahkan daripada tak ada kepada ada. Dan apabila Tuhan menjadikan kita, awal-awal Tuhan menjadikan kita kecil saja. Maka asal kita itu kecil. Tiba-tiba sekarang berubah jadi besar. Tiba-tiba sekarang berubah jadi besar. Maka mesti kena ada yang mengubahkan daripada asalnya kecil kepada jadi besar. Siapa yang mengubah? Ialah suatu zat yang kuasa mengubah. Dan suatu zat ialah zat Allah Ta'ala, Tuhan yang kuasa mengubah daripada kecil kepada besar. Begitulah kelakuan yang ada pada tubuh badan kita. Kita katanya selepas pada kita sudah makan, ada kenyang, tidak ada lapar. Ada kenyang, tidak ada lapar. Tapi apabila lalu oleh beberapa jam, apabila lalu oleh masa beberapa jam, maka berubah jadi lapar pulanya. Berubah jadi lapar pula. Maka soalnya mestilah kena ada yang mengubahkan daripada kenyang kepada lapar. Maka mesti kena ada yang mengubahkan daripada kenyang kepada lapar. Yang nak mengubahkan daripada kenyang kepada lapar itu ialah suatu zat, mesti kena ada. Yang bersifat dengan sifat kuasa itu kembali pada dalil sifat kudrat. Daripada apalagi daripada sehat kepada sakit, daripada sakit kepada sehat, daripada cerah kepada gelap. Maka setiap-tiap perkara yang merubah itu, yang berubah itu menunjuk di atas katanya mesti kena ada yang mengubah-ubahkan. Tak boleh nak jadi berubah dengan secara sendiri, itu tak boleh. Dalam i'tiqad yang betul, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, ahli yang betulnya, setiap perkara tak boleh nak berubah
Malaikat kena ada yang mengubah. Tak boleh jadi nak berubah dengan secara sendiri, tak boleh jadi nak berlaku dengan secara sendiri, itu tak boleh jadi. Lalu itulah sebab itulah kita katanya ada Allah Ta'ala itu ialah ada yang zati. Pada pengajian yang lepas, dengan sebabnya Allah Ta'ala ada sedia kala lagi dah. Apabila ada sedia kala lagi dah, ada yang zati, ada dia tidak didului oleh tiada. Ada dia tidak didului oleh tiada, maka tak berajaklah dia kepada yang mengadakan, yang mengubahkan dia daripada tak ada kepada ada. Sebab apa? Sebab dia tu tidak didului oleh tiada. Tidak didului oleh tiada, ada dia tidak didului oleh tiada. Kalau begitu tak berajaklah dia kepada yang mengubah daripada tak ada kepada tiada. Sebab tidak didului oleh tiada. Tetapi kita makhluk ni didului oleh tiada. Didului oleh tiada, tiba-tiba sekarangnya ada, mestilah kena ada yang mengubahkan daripada tak ada kepada ada. Maka dengan dua sudut, dua tilikan yang kita tilik kepada diri makhluk ini, maka tiap-tiap dua tilikan itu menunjuk di atas mesti ada Tuhan, tak boleh tak ada sama sekali. Mana dua tilikan makhluk ini, satunya kita tilik kepada keadaan dia tu ialah perkara yang mungkin. Tilik kepada perkara yang mungkin, yang timur ada, timur tidak ada. Timur ada, timur tiada. Tiba-tibanya ada, tetapi sekarang dia tu ada. Maka mesti kena ada yang mengadakan juga. Dan juga makhluk ini pada tilik yang keduanya, perkara yang baru. Alam ini, makhluk ini adalah perkara yang baru. Perkara yang baru. Baru dengan maknanya belum pada nak ada tu dia tiada. Maka daripada tiada kepada jadi ada tu mesti kena ada yang mengubahkan, yang mengadakan dia. Maka itulah dikatakan dalil. Dalilnya ialah makhluk ini. Dalil bagi wajib ada Allah, mustahil tak ada itu diri makhluk ini. Kemudian tilik kepada imkan dia, tilik pada imkan dia, pada mungkin dia, tilik kepada baharu dia, mengikut huraian sani, itu panggil cara berdalil. Itu panggil cara kita berdalil dengan makhluk ini atas ada Allah Ta'ala. Itu panggil cara berdalil. Kalau bahasa Arab panggil istidlal. Istidlal. Diri dalil untuk makhluk ini. Kita fikir tilik pada makhluk ini ialah adalah ia perkara yang mungkin. Tilik pada makhluk ini adalah perkara yang baru. Itu cara kita memikir untuk nak berdalilnya. Maka dengan apabila kita dah tahu begitu, apabila kita fikir begitu, maka lepaslah kita daripada hukum orang yang bertaklid. Kita dah tahu dalil atas wajib ada Allah, mustahil tak ada, lagi pulanya kita dah tahu cara berdalilnya. Kita fikir begitulah. Sebab dalil ini dalil akli, kita fikir dengan akal. Tengok kepada makhluk ini. Kita tengok, kita tilik, kita kaji kepada makhluk ini, kita dapat bahawa makhluk ini adalah perkara yang mungkin. Kita tilik, kita kaji kepada makhluk ini, kita dapat bahasanya makhluk ini adalah perkara yang baru. Kemudian kalau ada orang tanya, kalau orang tanya, tahu di manakah makhluk ini perkara yang mungkin? Tahu di mana? Mana tempat yang kita boleh tahu kata perkara makhluk ini perkara yang mungkin? Perkara yang timur ada, timur tiada. Maka jawabnya tak payah. Sebab kita tengok pada diri kita, belum pada nak ada kita ni apa dia? Tak ada. Sekarang ada. Maknanya tak ada kita. Mesti tak ada? Tak mesti. Tak ada kita tu bukan perkara yang wajib, perkara yang mustahil. Sebab apa? Sebab ada kita, kalau katanya ada kita, tak ada kita dulu.
Kalau katanya tak ada, tilik pada belum pada ada kita, tilik pada belum pada ada kita ni, kita tidak ada. Maka tidak ada artinya tak ada itu, kalau tak ada tu wajib. Mesti tak ada, tak boleh ada kita. Kalau katanya tak ada kita tu wajib, maknanya wajib tak ada, maknanya tak boleh ada kita. Lepas tu kalau kalau katanya tak ada kita tu mustahil. Tak ada kita tu mustahil. Tak ada kita tu mustahil. Tetapi belum pada nak ada, kita tak ada. Maknanya kalau gitu tak ada kita bukan wajib, tak ada kita bukan mustahil. Maknanya tak ada kita, tak ada dengan secara harus saja. Begitu juga ada kita. Ada kita ni ialah ada yang patut ada. Ada kita, ada yang patut ada, bukan ada mesti ada seperti zat Tuhan, bukan gitu. Kenapa boleh katanya ada kita dengan secara patut ada, ada kita dengan secara harus ada? Ada. Sebab apa? Sebab kita tilik kepada belum pada ni, kita tak ada. Tak lama pula akan tak ada juga kitanya. Tak lama pula, tak berapa lama lagi kita akan tak ada pulanya. Maka kalau gitu ada kita terima berubah jadi tak ada. Kalau gitu ada kitanya bukan mestilah, bukan wajib. Lalu tu dia katakan makhluk ini terima ada, terima tiada. Harus ada, harus tiada. Sebab apa? Sebab setiap tilik pada diri kita sekarang tu tak ada pun dah berlaku dah di kita, ada pun dah berlaku dah pada kita. Jadi maknanya ada pun berlaku pada kita, ada berlaku pada kita, tiada pun ada berlaku pada kita. Maka apabila ada berlaku pada kita kedua-duanya itu, maka menunjuk kata dua perkara itu bukan benda wajib, bukan benda mustahil, bukan benda harus. Lalu dia kata terima ada, terima tiada. Tengok Allah Ta'ala, Tuhan kita, ada dia bukan harus. Sebab tu ada dia tak jumpa dengan tak ada sama sekali. Ada dia tak jumpa dengan tak ada sama sekali. Sebab ada dia tu ada yang wajib, ada yang zati. Itulah kita dapat tahu bahawasanya makhluk ini adalah perkara yang mungkin, yang timu ada, timu tiada. Samu di antara ada, samu di antara ada dan tiada. Cumanya cumanya apabila kita panggil apa perbezaan di antara mungkin dan makhluk. Mungkin dengan maknanya perkara yang timu ada, timu tiada. Perkara yang timu ada, timu tiada. Harus ada, harus tiada. Walaupun dia tak ada lagi, dia tak ada lagi sekalipun. Walaupun dia tak ada lagi, belum ada sekalipun, tetapi timu ada. Kita panggil mungkin. Contohnya bagi mereka yang belum dapat anak, belum pada direzeki oleh Allah akan anak, belum dapat anak, maka anak dia saat itu, tetapi pada wakilnya, pada sebenarnya Allah Ta'ala belum bagi lagi pada dia. Contohnya seorang itu dia masih muda lagi, kita katanya, lepas tu dia dah kahwin, tetapi tak dapat anak lagi. Maka anak dia tu sekarang ada ke tidak? Jawabnya tidak ada. Artinya sekarang dia belum kahwin lagi. Sekarang dia belum kahwin lagi. Tapi anak dia tu timur ke tidak ada? Timur ke tidak ada pada masa depan apabila dia berkahwin? Apabila ada pasangan bagi dia, timur ke tidak dapat anak? Jawabnya timur. Maknanya anak dia sekarang tu tidak ada. Anak dia tu sekarang tidak ada, tapi masa depan boleh jadi ada. Sebab tu ada harapan nak dapat anak. Apabila seorang tu dia kahwin, maka dalam kahwinan dia tu 4 tahun 5 tahun belum dapat anak lagi, tapi dia ada harapan nak dapat anak. Usaha begitu, usaha begini untuk nak dapat anak. Sebab apa? Sebab dia ingat katanya
dapat anak ni adalah perkara yang boleh jadi, perkara yang terima. Kalau itu maknanya anak dia sekarang tu walaupun tidak ada lagi, tidak ada lagi, duduk dalam keadaan tak ada, belum ada lagi, tetapi mungkin nak ada pada masa depan. Lalu tu dia minta doa daripada Allah Ta'ala, dia usaha mengubah begini dengan sebab dah 4-5 tahun dah tak dapat anak lagi. Dia dah kahwin. Maka itu menunjuk katanya mungkin. Maknanya anak dia tu ketika tak ada lagi tu, maknanya terima ada. Maka anak dia tu dikatakan mungkin. Sekarang dia belum kahwin lagi dah, tapi mungkin nak dapat anak. Maka anak tu dikatakan benda mungkin. Kalau tanya, dah adakah sekarang? Tak ada lagi sebab dia pun belum kahwin lagi. Maknanya Tuhan belum menjadikan lagi. Tetapi boleh kata anak saya masa depan, boleh kata. Masa depan kalau saya ada anak, saya nak atas sekolah di situ, di sini. Saya nak bagi dia belajar itu, belajar ini. Sebab apa boleh kata begitu? Sebab tidak katanya, boleh jadi nak dapat anak pada masa depan. Maka anak ketika tak ada tu maksudnya kata mungkin. Tak boleh panggil makhluk sebab Allah Ta'ala belum menjadikan dia. Tak panggil benda yang baru sebab tak baru ada lagi. Tak boleh panggil benda yang baru, tak boleh panggil makhluk, hanya panggil mungkin. Maka apabila dia berkahwin, apabila dia kahwin, ada pasangan bagi dia, apabila dia dah berkahwin, tak berapa lama Allah Ta'ala bagi anak kepada dia, rezeki anak kepada dia. Maka dapatlah dia seorang anak. Maka anak itu panggil mungkin pun boleh panggil, makhluk pun boleh panggil. Sebab makhluk maknanya yang kena jadi, yang dijadikan. Maka boleh panggil makhluk, boleh panggil mungkin. Jadi maknanya nak panggil makhluk itu mesti sudah dijadikan. Nak panggil makhluk mesti sudah dijadikan. Kalau belum dijadi tapi terima ada, maka itu panggil mungkin saja, tak boleh panggil makhluk. Tetapi sudah dijadi, sudah diadakan, makhluk pun boleh panggil, yang baru pun boleh panggil, mungkin pun boleh panggil. Alam pun ialah boleh panggil juga. Itu dia. Itu soal katanya kenapa makhluk ini dikatakan perkara yang mungkin. Dan yang kedua pulanya, tilikan yang kedua baru. Makhluk ini kerana ia baru. Soalnya kenapa kita kata makhluk ini perkara yang baru? Kenapa makhluk ini perkara kita kata dia tu adalah perkara yang baru? Baru dengan mana ada kemudian daripada ketiadaan. Sebabnya kita tengok kepada makhluk ini, kita tilik, kita perhati kepada makhluk ini, kita dapat bahawasanya makhluk ini ada berlaku berubah-ubah pada dirinya. Ada berlaku berubah. Berubah macam mana? Yang besarnya daripada tak ada kepada ada. Semuanya masuk. Daripada tak ada kepada ada, itu luas mana katanya. Tengok. Sekarang ada siang, tak ada malam. Sekarang ada cerah, tidak ada gelap. Itu satu perubahan. Sekarang diri kita ada besar, habis tak ada kecil. Dulu pada awal-awal lahir dulu, awal-awal dilahir dulu ada kecil, tak ada besar. Ketika belum pada ni kita dalam tidur. Sekarang kita di dalam jaga. Tadi belum makan, kita dalam apa dia? Lapar. Sekarang sudah makan, jadi kenyang. Lapar berubah jadi kenyang. Maka ketika tadi belum makan, kenyang ada ke tidak? Belum makan, kenyang ada ke tidak? Tak terasa kenyang lagi, belum pada makan. Apabila kita makan, barulah ada
kenyang. Tu berubah. Setiap benda berubah mestilah baru. Tengok sekarangnya, kita katanya sekarang dah cerah sebab matahari dah naik. Maka cerah tu mulai bila? Mulai pada 2-3 jam yang lepas saja. Belum pada ni, belum ada cerah. Tu mana berubah. Setiap berubah tu baru. Maka yang baru kita tanya, mulai cerah bila? Mulai cerah pada pukul 7.30 ke masalah pukul 6.30 ke katalah. Uh, begitu juga matahari naik. Belum pada ni 4 jam 5 jam yang telah lepas, matahari belum naik. Tak naik lagi matahari. Belum timbul lagi, belum zahir lagi matahari. Tetapi matahari dah naik. Maka mulai bila? Ada permulaan. Maka ada permulaan daripada tak naik, belum naik kepada jadi naik. Itu suatu perubahan. Maka setiap-tiap perkara yang ada perubahan adalah perkara yang baru. Setiap-tiap perkara yang ada perubahan adalah perkara yang baru. Maka kita tilik tak payah tengok jauh lah, tilik kepada diri kita ada serba perubahan pada diri kita. Kuku kita daripada awal-awalnya kita potong tak jadi panjang lagi. Rambut orang lelaki setengah tu dia cukur pendeknya. Apabila selepas ada gunting, pendek rambut dia. Tak berapa lama jadi panjang pula. Panjang tu baru jadi ya. Baru berlaku panjang, belum pada ni pendek. Dengan sebab berubah asalnya pendek, berubah jadi panjang. Kuku kita awal-awal kita potong itu pendek saja. Berubah jadi sekarang dah panjang. 5 hari tak potong dah jadi panjang. Berubah jadi panjang. Maka panjang tu baru. Belum pada ni tak panjang sebab kita baru potong. Maka setiap-tiap makhluk ini dengan sebab kita musyahadah, kita tilik kepada makhluk ini, kita terdapat bahawasanya adalah makhluk ini perkara yang berlaku berubah, yang ada perubahan padanya. Maknanya bersifat dengan sifat berubah. Makhluk ini bersifat dengan sifat berubah. Daripada sehat kepada sakit, daripada sakit kepada sehat, daripada kenyang kepada lapar, daripada diam kepada bergerak, daripada gerak kepada diam, macam-macam lah perubahan itu. Maka setiap-tiap perkara yang berubah adalah perkara yang baru. Setiap-tiap perkara yang ada berubah adalah perkara yang baru. Maka setiap perubahan mesti kena ada yang mengubah. Setiap-tiap perubahan mesti kena ada yang mengubah. Yang mengubah itulah zat Tuhan kita yang berkuasa. Itulah sebab tu katanya dua tilik kan. Tilik pada dia makhluk ini tu imkan. Tilik pada makhluk ini hudus baru. Maka dua tilik itulah menunjuk kepada kita bahasanya wajib ada Tuhan. Mesti ada Tuhan. Tak boleh jadi tak ada. Tak timur tak ada sama sekali. Kemudian apa dia? Kemudian jika datang soal atau i'tirad, seperti soal yang kita buat soal tadi, kenapa makhluk ini kata benda mungkin? Kenapa kata makhluk ini itu adalah perkara yang baru? Maka itu ada soalan, sekiranya jika ada datang soal atau i'tirad anti, maka ada soal atau ada i'tirad, ada galangan, ada anti, ada membatahi, maka hendaklah engkau jawab padanya pada soalan, pertanyaan atau i'tirad atas jalan yang ditututi. Kita mestilah kita jawab atas jalan, atas cara yang ditututi. Apa dia jalan yang ditututi? Maknanya seperti tadi, kenapa kata makhluk ini perkara yang mungkin? Mestilah kita jawab seperti yang dikata tadi. Kenapa makhluk ini itu baru? Mesti kita jawab. Begitulah. Jadi pendekatannya alam ini jadi dalil di atas ada Allah Subhanahu Wa Taala tu tilik pada imkan dia dan tilik pada baru dia. Maka kita jawab begitulah. Jawapan pun di dalam pusingan yang disebut tadilah. Jadi maksudnya begini, makhluk ini
makhluk ini jadi dalil di atas ada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita nak ambil kedua-dua, tilikkan kedua terus pun boleh, kita nak ambil mana-mana satu pun boleh. Mana makhluk ini jadi dalil bagi ada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia mungkin. Ambil satu saja, kerana dia tu adalah perkara yang mungkin. Ambil sekat tu pun boleh juga. Atau kita jawab kata kerana apa? Kerana dia tu adalah dia tu perkara yang baharu. Ambil di baharu saja pun dah cukup. Atau ambil kedua-dua lagi comel. Ambil kedua-dua lagi elok. Kenapa boleh kata makhluk ini jadi dalil bagi ada Allah Ta'ala? Kerana dia tu mungkin juga dia tu yang baharu. Itu lagi comel. Tetapi ambil mana-mana satu pun dah boleh dah. Dah memadai dah. Itu maksudnya, maka hendaklah engkau jawab padanya atas jalan, atas cara jawab, atas jalan yang ditututi, yang sepatut dengan dia. Kita jawab kata alam ini adalah perkara yang mungkin atau adalah yang baharu. Artinya mungkin dan baharu. Jadi daripada itu kita boleh tahu katanya ada Tuhan. Makhluk ini tilik pada imkan dia, tilik pada baharu dia. Kita boleh tahu, kita boleh kejap, yakin, kemas katanya ada Tuhan, tak ada sama sekali. Boleh sekadar tahu kata ada Tuhan. Adapun Tuhan tu nama apa, tak boleh kita nak fikir. Adapun Tuhan itu apa dia nama apa dia, maka tak boleh kita nak fikir sebab nama panggil benda wad'i, tak boleh kita fikir dengan akal, mesti kena dengar orang yang meletak. Tengok. Adapun keadaan yang mengada itu, yang menjadikan alam ini, yang menjadikan makhluk ini, namanya Allah. Nama dianya Allah dan lainnya lain pada Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus Salam, banyak lagi lah nama dia tu. Nama dianya Allah dan lain-lain lagi, nama dia semuanya apa dia? 99 nama. Maka iaitu diketahui daripada khabar Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu kita boleh tahu daripada ceritaan Rasul-Rasul. Jadi Rasul lah yang menyampaikan kata Tuhan kita nama dianya Allah, yang menjadikan makhluk ini itu nama dianya Allah, nama dianya Ar-Rahman, nama dianya Ar-Rahim. Nama dia tu banyak. Kemudian dia katanya, dan apabila sabitlah ada Allah Ta'ala, apabila dah tetap daripada huraian tadi, daripada berdalil tadi itu dah tetap, dah kejap dah katanya Allah Ta'ala itu ada, mustahil lah atasnya, atas Allah adamnya, ketiadaannya. Apabila kejap dah kata mesti Allah itu ada, mestilah ada Allah Ta'ala, mestilah ada Tuhan kita, mesti adalah Allah. Kalau begitu tak terima, tak ada sama sekali. Mustahil, tak terima pada akal, tak ada Allah Ta'ala sama sekali. Itulah huraian daripada dalil bagi sifat wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Kita insyaAllah minggu depan kita sambung pada kata kedua, Qidam. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'dhinuka kama qara'na